video-video yang telah lepas, kita banyak berbincang tentang cara merawat leukemia, limfoma dan teknik-teknik pemindahan susun tulang. Ada juga ramai daripada penonton yang bertanyakan saya dalam banyak-banyak rawatan yang saya telah beri kepada pesakit saya, apakah ubat-ubat yang bagi saya telah menukar perception saya terhadap rawatan leukemia dan limfoma ini. Sebenarnya ada 3 ubat yang saya rasa dalam 20 tahun kebelakangan ini telah mengubah corak cara kita merawat penyakit hematologi. Jadi 3 ubat tersebut saya senaraikan di sini ialah rituximab. Rituximab kita akan bincangkan hari ini, ia adalah jenis monoklonal antibody melawan B-cell yang kita dapat daripada limfoma, daripada setengah jenis ALL dan juga pada keseluruhan CLL. Kita dapat gunakan rituximab untuk merawat penyakit-penyakit tersebut. Ubat kedua ialah bortezomib ataupun Velcade yang telah mengolah cara rawatan myeloma. Kalau sebelum ini myeloma tidak dapat dilawat langsung, bortezomib telah mengubah segalanya. Dan yang ketiga, saya rasa saya dah tekankan sebelum ini, imatinib ataupun Gleevec yang telah mengubah cara kita merawat kanser secara menyeluruh, terutamanya untuk rawatan CML. Rituximabnya kita mulakan sebenarnya daripada makmal. Kalau kita dapat buat biopsi, selalunya bila kita lihat dalam biopsi itu, sebenarnya nampak agak sama. Jadi apa yang salah satu teknik yang dibuat oleh pakar-pakar kita di makmal ialah untuk mengenal pasti apakah jenis protein yang ada pada permukaan sel yang kita dapat gunakan untuk mengenal pasti apakah sel jenis ini, sel jenis itu. Jadi maka lahirlah satu teknik yang kita panggil cluster differentiation, di mana kita menggunakan protein-protein yang dapat menukar warna sel tersebut. Jadi kalau kita gunakan jenis sel ini, maka warnanya sedemikian. Jadi teknik ini kita panggil cluster differentiation staining. Dia bermula pada zaman HIV dirawat dahulu. Jadi di mana kita nak mengenal pasti, kalau kita nampak limfositnya nampak semua sama, tapi kita ingin tahu limfosit ini kerjanya apa. Yang T cell ini kerjanya T helper cell. Jadi untuk HIV, kadang-kadang jenis sel itu yang memain peranan penting dalam memastikan pesakit itu dapat dirawat. Maka lahirlah teknik cluster differentiation ini. Maka pada mulanya semua sel yang pada peringkat awal, dari CD1 sampai CD10 lebih kurang macam itu, semuanya T lymphocyte saja. Sekarang ini sudah ada 300 CD number ya. Nombor 20 adalah yang paling penting kerana nombor 20 ia adalah jenis antibody yang kita dapat nampak pada permukaan B lymphocyte. Jadi kalau kita bagi antibody melawan CD20, maka kita dapat tahu yang antibody itu hanya akan mengesan di manakah B lymphocyte, dan sekiranya sel B lymphocyte itu mempunyai kanser, contohnya diffuse large B-cell lymphoma, follicular lymphoma, maka antibody itu akan hinggap kepada permukaan sel yang mempunyai kanser dan ia dapat dibunuh. Jadi teknik ini telah digunakan untuk mengesan berbagai-bagai jenis sel. Jadi ini contohnya follicular lymphoma, CD10, CD20, BCL6, BCL2. Jadi dia telah merevolusikan cara kita membuat diagnosis kepada penyakit, dan kita guna pakai juga teknik yang sama untuk mencari di manakah target untuk kemoterapi kita. Daripada itu lahirlah ubat antibody untuk membunuh sel yang mempunyai CD20, dan ubat ini, antibody against CD20 ini, kita panggil rituximab. Jadi soalan seterusnya, apa jadi kalau kita beri antibody ini kepada pesakit yang mempunyai kanser? Jadi dalam tahun 2000, akhir 1990-an, ada berbagai kajian dilakukan untuk mengenal pasti apa yang akan berlaku sekiranya pesakit yang biasanya menerima CHOP diberikan juga rituximab. Jadi instead of CHOP, dia jadi R-CHOP. Bezanya sangat ketara. Pesakit-pesakit yang mempunyai CHOP, mendapat CHOP saja, bila diberi rituximab ke atas CHOP tersebut, maka respon padanya akan meningkat lebih 15% tanpa banyak kesan sampingan.
Itu telah merevolusikan cara kita merawat kanser-kanser yang dibawa oleh B-cell, iaitu diffuse large B-cell lymphoma, follicular lymphoma, chronic lymphocytic leukemia dan juga setengah jenis ALL juga boleh dirawat. Syaratnya sel tersebut mesti mempunyai B-cell lymphoma sebagai asasnya dan ia mestilah positif kepada CD20. Daripada manakah datang rituximab ini? Jangan terkejut ya, sebab sebahagian daripada komponennya sebenarnya datang daripada tikus, dan sel tikuslah yang asalnya digunakan sebagai culture untuk menghasilkan rituximab. Sebahagian daripada sel itu sebenarnya datang pada manusia. Ini reka bentuk gambar rajah antibody untuk rituximab. Bahagian ini yang bergabung dengan antibody, dan sini juga berhubung dengan sel surface ya. Sebahagiannya datang daripada murine ataupun daripada mouse ya. Ini datangnya pada manusia. Jadi digabungkan. Jadi sel ini kita panggilkan kamera. Apa yang pentingnya ialah adakah ia selamat? Sebenarnya kalau kita tambahkan rituximab ni kepada kemoterapi, kesan sampingan yang pesakit itu dapat hanyalah daripada kemoterapi itu saja, dan ia agak fleksibel, dia tidak memberi banyak sangat side effect. Tetapi apa yang paling penting ialah sebab ia adalah jenis antibody, maknanya dia organik, maka ada kemungkinan untuk kita menolaknya daripada segi anafilaksis ataupun allergic reaction. Oleh kerana itu, infusionnya kita kena beri secara perlahan. Kita tidak boleh terus cucuk saja pada mula-mula kerana kita takut. Bila kita bagi terlalu cepat, maka badan kita akan mula reject ya sel itu. Jadi kita akan bagi dalam tempoh 4 hingga 12 jam secara intravenous. Boring agaknya kalau pesakit itu terpaksa duduk 12 jam keras saja macam tu. Jadi sekarang ini kita boleh menggunakan jenis ubat yang sama, tetapi setelah diberi secara intravenous untuk satu cycle, bermakna pesakit itu tidak mempunyai kesan rejection kepada ubat tersebut, maka kita boleh beri di bahagian kulit pesakit, subcutaneous ya. Ini saya pada tahun 2017, di mana syarikat yang mengeluarkan rituximab di sini iaitu Roche telah melancarkan ubat rituximab ini secara teknik subcutaneous. Jadi saya diberi peluang untuk memberi sedikit penerangan pada wartawan. Hanya keratan daripada surat khabar Cina saja yang saya dapat di sini. Yang surat khabar lain tak banyak sangat gambar, dia cerita macam tu saja. Jadi kalau kita tengokkan banyak advantage menggunakan rituximab ini. Masalahnya yang paling utama sekali macam saya cakap tadi ya, dia ada alergi, dan kadang-kadang kalau dia membunuh sel imun sistem kita, sel yang elok pun terbunuh juga, dan kita mungkin mempunyai risiko yang sedikit tinggi pada biasa untuk mendapat jangkitan virus. Kadang-kadang virus tu daripada badan kita sendiri. Kalau kita sebelum ini dapat chickenpox, mungkin kita boleh kena kayap kerana sel virusnya sama yang patutnya dipertahankan oleh badan kita, tapi badan kita tidak dapat lagi bertahan, maka kayap boleh datang. Begitu juga dengan masalah infusionnya agak lama dan juga kosnya yang agak tinggi ya. Pada asalnya kosnya hampir lebih kurang dalam 9 hingga 12 ribu ringgit untuk satu dos. Sekarang ini mungkin lebih kurang. Jadi sekarang ini ada generasi-generasi baru daripada rituximab ini. Dia sebenarnya lebih kuat daripada rituximab biasa, tapi mungkin kesan sampingannya agak berlainan. Yang saya pernah pakai ialah Gazyva ataupun Obitumumab. Jadi dari segi rawatannya dia tetap melawan CD20, cuma yang bezanya kalau rituximab itu kamera, dua-dua ini adalah daripada human 100%. Untuk maklumat lanjut tentang rituximab, dan sekiranya anda sebelum ini pernah menggunakan rituximab, anda boleh kongsikan pengalaman anda, ataupun yang paling penting sekali, kalau anda ingin tahu lebih lanjut tentang rituximab ini, kerana dia juga dipakai bukan saja untuk rawatan kanser, tapi juga digunakan untuk rawatan rheumatoid arthritis. Saya juga pakai untuk autoimmune hemolytic anemia dan ITP. Maka sila bincangkan dengan hematologis anda. Saya pasti mereka akan dapat memberi penerangan yang lebih terperinci tentang perkara ini. Sila juga hubungi saya melalui Facebook ataupun layari website saya untuk maklumat seterusnya. Sekian, terima kasih.